Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu akan teruskan tentang bab 1 ransangan dan gerak balas. Okey, topik untuk hari ini adalah ransangan dan gerak balas dalam manusia. Sebelum ni cikgu dah terangkan tentang topik 1.1 tentang sistem saraf manusia. Okey, so ini tentang ransangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, untuk topik ni, objektif pembelajarannya adalah deria manusia. Okey, kamu kena tahu ada 5 deria manusia. Lepas tu kamu perlu nyatakan struktur dan fungsi mata. Okey, kemudian tentang mekanisme penglihatan, had deria penglihatan dan alat yang digunakan untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey, untuk video ni cikgu akan terangkan tentang deria mata sahaja dahulu. Okey, nanti cikgu sebab tajuk ni dia panjang. So cikgu akan terangkan tentang deria yang lain dalam video seterusnya lah. Okey. Yang keenam, kamu kena tahu kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Okey, kita pergi pada objektif kita yang pertama iaitu deria manusia. Okey, so kita ni sentiasa terdedah pada perubahan persekitaran. Jadi perubahan persekitaran ni adalah satu rangsangan. Okey, bila persekitaran kita berubah, itu adalah rangsangan. Okey, jadi rangsangan ni akan apa yang akan detect adanya rangsangan. So deria lah, deria kita akan mengesan adanya rangsangan di sekitar kita. Okey, kalau kamu tengok ni, rangsangan di sekitar kita, perubahan-perubahan yang berlaku melibatkan cahaya, bunyi, bau, rasa dan sentuhan. Itu adalah contoh perubahan persekitaran. Jadi kalau rangsangan tu datang daripada cahaya, deria yang akan kesan adalah deria mata kita, iaitu deria penglihatan. So organ tu akan kesan, organ mata yang merupakan deria penglihatan. Okey, jika rangsangan itu adalah bunyi, telinga kita akan kesan. Telinga adalah deria pendengaran. Okey, kalau kita ada bau, rangsangan tu bau, hidung kita akan kesan. Okey, hidung adalah deria bau. Okey, bila kita rasa makanan, kita rasa makanan, jadi rangsangan tu adalah bahan kimia daripada makanan tu. Bau pun sama, bau pun rangsangan adalah daripada bahan kimia yang terdapat di udara. Okey, jadi bila lidah kita dapat rasa, lidah tu adalah deria rasa, bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Okey, deria rangsangan selain daripada tu, rangsangan ada sentuhan. Okey, bila sentuhan tu kulit kita lah organ yang akan kesan rangsangan dari sentuhan. Okey, jadi itu adalah deria sentuhan. So kamu kena tahu ada 5 deria yang terdapat dalam badan manusia. Okey. So untuk hari ini kita akan belajar tentang deria mata je dulu, iaitu deria penglihatan organ mata. Okey, pertama sekali kita akan pergi pada struktur dan fungsi mata. Okey, ini adalah pandangan hadapan mata. So, kalau daripada depan mata, kita hanya boleh nampak sklera yang putih tu. Okey. Lepas tu ada iris. Iris ni bahagian mata yang ada warna. Warna biru ke, warna hitam ke, coklat ke. Okey, bahagian tengah tu bahagian pupil. Okey. Kita tengok pula, ini adalah keratan rentas mata. Keratan rentas tu macam mana? Mata bila macam mata tu dibedah, dikeluarkan, kamu belah, kita belah tengah. Okey, dibelah dua. So ini adalah keratan rentas mata lah, pandangan daripada tepi mata tu, bahagian dalam. Okey, kita tengok lapisan yang luar tu adalah bahagian depan adalah lapisan kornea. Lapisan kornea ni adalah lapisan luksina yang membiaskan dan fokuskan cahaya ke retina. Seperti yang cikgu cakap tadi, cahaya itu adalah salah satu jenis rangsangan. Okey, kemudian lapisan yang mengandungi retina tu pula adalah lapisan yang mengandungi fotoreseptor. Jadi dia boleh mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Dalam tajuk sebelum ni pun cikgu ada terangkan tentang reseptor kan. Reseptor tu yang mengesan impuls.
dia akan mengesan rangsangan. Okey. Jadi dekat retina ni dia ada fotoreseptor dah. Jadi dia boleh mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Okey. Bila impuls saraf telah dihasilkan, dekat bahagian ni ada saraf optik. Kita tengok. Ini saraf optik yang bahagian belakang ni. Okey. So saraf optik ni dia mempunyai gentian saraf yang membawa impuls saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan apa yang kita nampak tu. Tafsirkan. Otak akan tafsirkan apa yang kita nampak. Okey. Kita tengok pula. Ini adalah bahagian pupil. Bahagian pupil ni kalau tengok pada pandangan hadapan pun boleh nampak. Bahagian pupil ni adalah bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. So cahaya yang masuk ke dalam mata kita dia boleh kawal lah. Kalau cahaya tu terlalu terang ke mungkin mata kita akan jadi kecil. Okey, seterusnya itu adalah bahagian iris. Okey, bahagian iris kat bahagian ni Dia bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Okey, dia boleh kawal pupil ni sama ada pupil boleh besar ataupun boleh kecil. Iris yang mengawal. Okey, iris tu berwarna, ada warna hitam. Okey, kalau mata dia warna hitam sebab iris dia berwarna hitam. Okey. Seterusnya ini adalah gelemair. Okey, bahagian depan mata tu. Gelemair ni adalah bendalur luksina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Okey, cahaya masuk. Dia akan fokuskan ke dalam mata. Okey, seterusnya kanta cembung. Okey, bahagian bulat ni. Ini adalah kanta cembung. Okey, kanta cembung ni dia akan memfokuskan cahaya ke retina. Okey, ke bahagian retina ni. Okey. Seterusnya ini adalah ligamen penggantung kat bahagian ini. Okey. Ligamen penggantung ni adalah gentian luar yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Jadi kanta mata tu dia tak bergerak. Tak bergerak-gerak. Dia stay je pada kedudukan asal dia tu. Tak adalah bergerak ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke kanta mata tu kat situ disebabkan adanya ligamen penggantung. Okey, dekat bahagian atas ligamen penggantung kat bahagian ni adanya otot silia. Otot silia ni dia boleh mengawal mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Okey, seterusnya kat bahagian tengah ni adalah gelemaca. Okey, ini adalah bahan jeli luksina yang mengekalkan bentuk bola mata dan fokuskan cahaya ke retina juga. Okey, jadi mata kita akan still dalam bentuk bulat, akan stay dalam bentuk bulat. Dia tak bertukar-tukar jadi empat segi ke jadi bentuk lain bentuk mata bulat disebabkan ada gelemaca ni. Okey, bahagian yang paling luar mata ni, bahagian paling luar ni kita panggil sebagai skira. Okey, skira ni adalah lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata juga. Okey. Terusnya kat bahagian ini. Okey, ini adalah membran luksina. Dia ada kat bahagian depan ni yang melindungi bahagian hadapan sklera. Okey, dia ada kat sini dan dia ada dekat bahagian sini. Ini konjuktiva, konjuktiva. Membran luksina melindungi bahagian hadapan sklera. Okey, seterusnya ada koroid. Koroid ni bahagian selepas bahagian skira. Skira kan bahagian paling luar kan. Dia bahagian yang kedua daripada luar tu. Okey, tu adalah lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Okey, mata pun kena sihat juga, kena dapat cukup nutrien juga. Nutrien dapat daripada mana? Daripada sumber makanan lah. Dan juga nak mata sihat kena ada oksigen kepada mata. Jadi lapisan koroid ni yang akan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Okey, bahagian ni pula tengah di antara saraf optik ni, ini adalah bintik buta
Ni bahagian pada retina yang tidak peka pada cahaya. Okey, jadi bila dia tak peka, tak nampaklah kalau cahaya jatuh ke sini, ke bintik buta, kita tak akan nampak benda tu. Sesuatu benda tu. Okey, seterusnya dekat bahagian sini pula adanya bintik kuning. Okey, bintik kuning ni bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya. Okey, sebab kat bahagian ni terdapat banyak fotoreseptor yang akan mengesan cahaya. Banyak dekat sini reseptor yang boleh kesan cahaya. Tapi kalau kat bintik buta tak ada. Itu sebab dia tak peka. Kita tak boleh nampak kalau cahaya jatuh kat sini. Okey. Itu tadi tu semua adalah nilah struktur pada keratan rentas mata. Okey, kita tengok pula dekat dalam retina dekat bahagian retina ni. Okey, dekat mata kan ada bahagian retina kan, tadi cikgu dah cakap kan. Okey, so kalau awak tengok dekat bahagian retina ni dia ada fotoreseptor. Okey, macam yang cikgu cakap tadi. So fotoreseptor ni ada dua jenis sel pada fotoreseptor. Okey, ada sel rod, ada sel coin. Okey, ni ada pada dalam retina pada bahagian retina. Okey, sel rod ni dia sangat peka kepada keamatan cahaya. Maksudnya cahaya yang lebih gelap, dia peka dalam keadaan cahaya yang sama. Okey, sel coin pula sel yang peka kepada warna cahaya yang dalam keadaan cerah waktu siang. Sel coin dia lebih fokus pada cahaya yang berwarna seperti cahaya merah, hijau dan juga biru. Okey. Ini pada waktu siang lah sel coin ni. Sel rod dia peka pada waktu gelap. Cahaya yang sama. Okey, kalau awak perasan dia tak peka kepada warna. Jadi dalam tempat yang gelap tu sebab kita tak nampak warna sangat. Kita nampak warna kelabu, hitam, kita nampak warna macam tu. Berbanding dengan sel coin yang peka kepada warna cahaya dalam keadaan cerah. Okey, kita tengok ini dekat retina ni. Ni dekat bahagian retina. So sini ada sel rod. Ni adalah sel rod. Ini adalah bentuk sel coin. Ingat sel coin ni yang peka pada benda yang berwarna. Okey, cahaya yang berwarna. Sel rod dia peka kepada cahaya sama, keamatan cahaya yang lebih gelap. Ini dekat bahagian retina. Okey. Ni tengok ni, tadi cikgu cakap kan lapisan pertama sklera. Lapisan kedua ni adalah koroid. Okey. Yang ni yang ketiga adalah lapisan retina. Okey. Seterusnya kita pergi pada objektif yang ketiga, mekanisme penglihatan. Okey, mekanisme penglihatan ni bagaimana kita boleh tengok pergerakan cahaya. Okey, bagaimana cahaya masuk dan mata kita boleh kesan dan boleh menghantar impas ke otak untuk otak kita bergerak balas. Okey, pada rangsangan. Rangsangan tu cahaya lah. Okey, kita tengok. Sinar cahaya ni merupakan rangsangan. Dia akan bergerak ke kornea mata kita. Kornea yang ni lah. Okey, bahagian depan tu. Kornea dia akan menggerakkan cahaya ke gelemai. Cahaya akan bergerak melalui kornea ke gelemai dan akan bergerak ke kanta mata. Seterusnya cahaya akan bergerak ke gelemaca dan pergi ke retina mata. Retina ada kat sini. Okey, bahagian lapisan yang ketiga mata. Okey, seterusnya sinar cahaya dia akan merangsang fotoreseptor yang ada pada retina tu untuk menghasilkan impas saraf. Dan akan menghantar impas saraf tu ke otak. Fotoreseptor tu akan hasilkan impas saraf. Fotoreseptor dekat mana? Kat bahagian retina. Okey. Selain dekat bahagian retina, fotoreseptor pun terdapat di bahagian bintik kuning. Okey. Bintik kuning ni retina jugalah kat bahagian retina tapi bahagian yang paling banyak fotoreseptor kat bahagian bintik kuning ni. Okey. So dekat seterusnya apa yang akan jadi?
otak akan mentaksirkan impuls saraf. Jadi imej yang kecil dan terbalik yang terbentuk pada retina akan kelihatan tegak. Okey, objek ni bila masuk pada retina, kita akan nampak retina ni akan nampak objek tu terbalik tau. Tapi otak kita ni yang akan tafsirkan impuls saraf tu sebab kita nampak benda tu tegak semula. Bukan terbalik. Okey. Objektif seterusnya, objektif yang keempat adalah had deria penglihatan. Okey. Had deria penglihatan ni merupakan had keupayaan mata lah untuk melihat suatu objek. Kita ni tak dapat melihat objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu jauh, termasuklah ilusi optik dan juga titik buta. Objek terlalu kecil tu macam mikroorganisma. Kalau kita guna mata kasar kita je tanpa alat bantuan, memang kita tak nampak mikroorganisma tu. Kalau objek tu terlalu jauh tanpa bantuan alat pun kita tak dapat nak melihat objek tu. Itulah had. Sebab mata kita ada had. Ada had keupayaan. Okey, ilusi optik ni macam mana pula? Ilusi optik ni, objek ni kita lihat berbeza daripada keadaan sebenar. Sebab apa? Sebab otak kita tak dapat mentafsir dengan tepat kerana ada gangguan di sekitar objek. Kalau tengok gambar ni, gambar ni ada dekat dalam buku teks tentang had deria penglihatan ni. Nanti kamu try lah ambil pembaris, kamu ukur. Agak-agak sama besar tak? Ini PQ dengan RS. Agak-agak sama besar ke tak sama? Cuba nanti ukur guna pembaris kat buku teks. Okey, dia punya gangguan di sekitar tu apa maksudnya? Okey, kalau kamu tengok dua ni adalah garis lurus kan? PQ garis lurus, RS garis lurus. Gangguan di sekitar objek ni adalah benda ni. Ni bentuk macam ni. Okey, ni bentuk macam ni. Ni bentuk macam ni. Kalau kita tengok sekali imbas, kita nampak mana yang lagi panjang. Kalau mata cikgu lah tengok kan, cikgu nampak PQ nampak lagi panjang daripada RS. Tapi nak tengok sama panjang ke tak sama, boleh ukur sendiri. Okey. Itu namanya ilusi. Kalaupun benda tu sama panjang tapi kita nampak dia macam tak sama. Nampak macam PQ lagi panjang. Sebabnya ada gangguan di sekitar tu. Okey, kalau kamu tengok X dengan Y tu bulat tu, bahagian bulatan tengah mana yang lagi besar? X ke Y? Gangguan dia apa? Gangguan dia bulatan yang kat tepi-tepi dia ni. Ni kat bahagian tepi-tepi ni. Tengoklah X ke Y yang nampak lagi besar. Okey. Seterusnya apa tu titik buta. Bintik buta ni pun kita tak boleh tengok. Had deria kita tak boleh tengok titik buta. Okey, sebab imej yang jatuh pada titik bintik buta tu kita tak dapat lihat. Kan tadi cikgu dah tunjukkan dekat mana tempatnya bintik buta pada mata kita. Okey, macam juga kalau orang tu bawa lori kan. Kalau orang bawa lori, kita yang kenderaan kecil dekat macam motor ke kan. Kalau naik motor ke basikal ke, kita kena hati-hati sebab lori pun dia ada bintik buta yang pemandu tu tak boleh nampak ada kenderaan lain kat sebelah dia. Jadi kita kena hati-hatilah kalau lalu sebelah lori atau nak memotong lori tu. Okey. Seterusnya, objektif yang kelima adalah alat yang digunakan untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey. Alatnya apa? Macam binokular, okey. Nanti kamu search lah apa lagi yang kamu tahu pasal alat yang digunakan. Binokular tu tahu kan? Untuk tengok benda yang jauh tu kan? Tu binokular. Okey, lepas tu ada mikroskop cahaya untuk tengok elektron. Okey, mikroskop impasan elektron, tengok elektron, mikroskop cahaya, tengok mikroorganisma. Okey, sel-sel yang kecil yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Okey, mesin ultrabunyi untuk tengok bayi dekat dalam kandungan. Lepas tu adanya mesin sinar X. Okey, kamu boleh search banyak lagi benda yang kita boleh, banyak lagi alat yang digunakan untuk mengatasi had penglihatan. Alat tu dicipta untuk kegunaan kita lah. Okey, yang keenam, kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya.
Okey, kecacatan penglihatan ni ada tiga kecacatan. Okey, yang pertama adalah rabun jauh. Cikgu rasa kalau yang ni familiar lah, selalu tengok orang rabun jauh kan. Okey, rabun jauh ni dia tak dapat nak melihat objek jauh dengan jelas. Objek jauh tu kelihatan kabur. Sebab image dia fokus dekat bahagian hadapan retina dekat bahagian hadapan retina. Kamu tahu kan retina dekat mana? Kat sini kat sini retina. So image dia tak terbentuk dekat sini normally. Dia terbentuk dekat hadapan retina ni. Okey, kenapa boleh jadi macam tu? Ia disebabkan kanta mata dia terlalu tebal. Macam dalam gambar ni, kanta mata dia ni sama ada terlalu tebal ataupun berbola mata dia ni terlalu panjang. Okey, itu sebablah dia apa? Ni dia rabun jauh. Okey. So macam mana nak betulkannya? Okey, nak betulnya kenalah menggunakan kanta cengkung. Guna cermin mata kanta cengkung. Okey, jadi boleh fokuskan pada retina kat sini. Image yang terbentuk pada retina dapat kat sini. Kalau kita gunakan kanta cengkung, dia tak terbentuk pada hadapan retina. Dia akan bentuk pada retina. Jadi orang yang rabun jauh akan melihat dengan jelas. Selain daripada tu sekarang ni dah ada kaedah lasik. Okey, benda tu kamu boleh buat research nanti. Okey. Kecacatan yang kedua adalah rabun dekat. Okey, rabun dekat ni jarang nampak lah tapi ada yang rabun dekat. Okey, dia tak dapat melihat objek dekat dengan lebih jelas, dia terbalik. Objek jauh dia kelihatan kabur. Objek dekat, ni bukan objek jauh tau. Objek dekat kelihatan kabur sebab objek difokuskan di belakang retina. Kalau rabun jauh, objek difokus di depan retina. Kalau rabun dekat pula, objek tu dekat belakang retina. Okey? Sebab kanta mata dia terlalu nipis atau bola mata dia terlalu pendek. Dia terbentuk kat belakangnya. Bahagian belakang. Okey, jadi nak betulkan macam mana? Menggunakan kanta cembung, cermin mata yang berkanta cembung. Jadi image tu dia akan terbentuk pada retina. Pada retina, betul-betul pada retina. Jadi mata akan nampak dengan jelaslah objek tu. Okey, kecacatan yang terakhir, ketiga ni sangat jaranglah kita dengar. Selalu dengar rabun jauh, rabun dekat. Okey, yang ni astigmatisme. Okey, melihat bahagian objek tu, sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Okey, disebabkan permukaan lengkungan kornea dia ataupun kanta mata dia tidak sekata. Okey, disebabkan kanta mata dia terlalu nipis atau berbola mata dia terlalu pendek. Okey, kalau kamu tengok gambar ni kan, boleh tak tengok nombor ni dengan jelas, dengan sama jelas? Kalau sama jelas, kamu tak ada masalah dengan astigmatisme. Okey, tapi kalau kamu tak, macam tengok ini tak jelas, ini nampak jelas, ini tak jelas. Okey, itu maksudnya kamu mengidap penyakit ni. Jadi untuk membetulkannya, perlulah menggunakan kanta silinder. Okey, itu saja untuk hari ini. Penerangan cikgu berkaitan dengan deria penglihatan. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.